Okey, kita sambung soalan yang ketiga. Ada ramai lagi yang tak boleh soalan ni. Mama Azad ingatkan dah beres. Rupanya ada lagi yang tak boleh. Okey. Yang pertama, dia suruh cari titik keseimbangan pasaran. Okey, itu yang pertama. Kemudian awak kena tahu bahawa setiap benda ni setiap benda ni sebenarnya dia adalah Y sama dengan. Yang ini pun Y sama dengan sebenarnya. Jadi kita ada dua Y. Jadi kita samakan kedua-dua Y itu. Okey, yang pertama Mama Z ambil SX. X kuasa 2 tambah dengan 10X tambah dengan 20. Kita samakan dengan Y yang kedua, iaitu negatif X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 140. Jadi bila Mama Z bawa semua ke sebelah kiri, dia akan jadi 2X kuasa 2 tambah dengan 14X. Kita bawa yang ini jadi tolak dengan 120 sama dengan kosong. Kita kena ingat bahawa bila nak fakturkan, pastikan kita permudahkan dahulu. Jadi yang warna hijau ni Mama Z permudahkan dahulu, dia jadi X kuasa 2 tambah dengan 7X tolak dengan 60 sama dengan kosong. Semua sebutan Mama Z bahagi dengan 2. Okey, barulah kita boleh fakturkan dia. So, bila faktur, X darab dengan X. Nak jadi 60 tu adalah 12 darab 5, 60. So, Mama Z perlukan yang ini yang positif, yang ini negatif. Jadi, nilai kuantiti yang pertama ialah negatif 12. Okay, sebab dia negatif, Mama Z terpaksa reject. Sebab kuantiti kena nombor yang positif. Dan kuantiti yang kedua adalah 5. So, kalau kita tengok jawapan kita ni kuantiti 5. Okey, sebab dia nak perkataan dia bagi sini point, jadi point kena tulis dalam bentuk koordinat. Okey, boleh ganti dalam mana-mana. Kalau pelajar nak ganti dekat warna biru ni lebih elok lah sebab dia lebih mudah, semua nombor positif. Okey, Mama Z ganti di situ. Jadi Y sama dengan X kuasa 2 tambah 10X tambah 20. Dan tempat X tu kita ganti dengan 5. Kita tak perlulah kira satu-satu. Kita boleh masukkan benda ni dalam kalkulator. Okey, kita ambil kalkulator sekejap. Okey, kita ambil kalkulator, kita masukkan ni. Kuasa 2 tambah 10X tambah 20. Okey, calculate dan kita masukkan nombor 5 tu. Terus dia dapat 95, jimat masa. Okey, jimat masa. So, sini dapat 95. Jadi, kita boleh menjawab soalan yang pertama, yang A tu 3A. Market equilibrium point is, kita tulis nilai kuantiti dulu 5, barulah tulis nilai price 95. Okey, dah selesai soalan 3A. Okey, kemudian soalan 3B nak sketch graph. Okey, 3B. Kita nak sketch graph kita macam mana? Okey, yang pertama, bila kita nak sketch tu, okey, kita kena lukis dulu kuadran yang pertama. Okey, kuadran yang pertama sudut 90 darjah. Okey, mungkin di situ. Okey. So, yang ini merujuk kepada paksi Y, kat sini origin dan kat sini paksi X.
Yang pertama, Mama Z nak lukis warna kuning ni. Okay, warna kuning ni kata kuncinya nombor 20. Jadi nombor 20 kat sini. Tu nombor 20. Kata kunci yang kedua adalah ni kuasa 2. Positif X kuasa 2 maksudnya graf kita akan tersenyum. Okay, graf kita akan tersenyum. And then kita label as X sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 10X tambah dengan 20. Okey, kemudian Mama Z nak lukis yang warna pink ni pula. Yang warna pink ni pula, kata kuncinya ialah 140. Okey, 140 ada kat atas ni. Kemudian kat sini negatif X kuasa 2, maksudnya graf kita tu graf yang masam. Okey, graf yang masam tak perlulah tunjuk potong pasi X, tak perlu. Dan kita labelkan graf itu sebagai dx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 140. Kemudian titik ni tadi kita cari. Kita dah cari titik ni tadi, iaitu titik keseimbangan pasaran. Okay, dan nilai Y dia pula adalah 95. Jadi di atas paras ini ke atas, kita panggil dia consumer surplus. Okay, di atas tu adalah consumer surplus. So kita lorek. Okey, kemudian di bawah 95 ke bawah itu adalah producer surplus. Okey, so kita akan dapat markah penuh lah. Kita lukis macam ni, markah penuh 3 ataupun 4 lah. Mana-mana. Kemudian soalan C tak ada masalah sebab dia suruh cari consumer surplus dan juga producer surplus. Rumus dia bagi dan kita boleh guna calculator. Okey, katakan saya nak jawab kat sini soalan 3C. Consumer surplus dulu sama dengan, saya kena integrate kosong. Kat bawah ni sentiasa kosong. Sini sentiasa 5. So kalau kita ikut formula, dia suruh kat sini dx. Okey, jangan lupa tutup ni lah dx kat sini. Tolak dengan keluasan segi 4, 5 darab 95. Okey. Walaupun kita boleh guna calculator, kita kena tunjuk dulu proses integration. Negatif X kuasa 3 per 3 tolak 4X kuasa 2 per 2 tambah 140X 0 hingga 5 tolak dengan 5 darab 95. Mama Z dapat 475. Okey. Kemudian kita kena tunjuk proses kita masuk nilai. Okey, contohnya yang ini bila Mama Z masuk nilai, Mama Z dapat negatif 5 kuasa 3 per 3 tolak 2 5 kuasa 2 tambah dengan 140 darab dengan 5 dan nanti ada proses kalau ganti dengan kosong dapat kosong semua tolak 475. Okey, barulah boleh tulis jawapan akhir, kena ada RM kat depan dan pelajar masukkan soalan asal ni. Okey, negatif X kuasa 2 tolak 4X tambah 140 atas tu 5, bawah tu kosong.
Okey, kemudian tolak dengan 475. So, Mama Z dapat jawapannya RM133.33. Maksudnya jalan kerja yang ini okey, tak apalah kita nak dapatkan kalkulator pun, tapi yang ini kena salin dalam rumus dulu. Kena tunjuk proses integration, kena tunjuk proses ganti nilai, baru dapat jawapan akhir. Okey. Tu consumer 11. Mama Z lupa sebenarnya jawapan akhir dia apa. Okey, jawapan akhir dia sana kita semak. Okey, betul tu ya, betul. Dan Mama Z nak cari producer 11 pula. Okey, yang ni dah betul. Producer 11. Okey, producer 11 sama dengan 475. Yang ini rumus 475 tolak integrate 0 sehingga 5. Fungsi kita X kuasa 2 tambah 10X tambah dengan 20 dx sama dengan 475 tolak X kuasa 3/3 tambah 10X kuasa 2/2 tambah 20X 0 sehingga 5 sama dengan 475 tolak dengan Mama Z ganti. Okey, 5 kuasa 3/3 tambah 5 kuasa 2 tambah 20 darab 5. Dan kalau saya ganti dengan kosong, saya dapat kosong semuanya. Okey, jawapan akhir dia, tekan kalkulator. 475 tolak, kita integrate. X kuasa 2 tambah 10X. Okey. Tambah dengan 20. Nilai kat atas tu 5, nilai kat bawah tu 0. Okey, kita tengok jawapan dia. So, kita akan dapat jawapannya 2 RM208.33. Okey. Selesai soalan nombor 3. Dia memang nampak mudah tapi tak boleh buat careless mistake yang ini. Okey, tak boleh buat careless mistake. Mesti kira dengan tepat. Sebab ni je soalan yang kita ada peluang lah nak jawab, nak faham. Bila baca soalan kita terus faham.